sudah layu, sudah botak, tidak berdaun bertahun-tahun. Kayu, wahai kayu mati baik, jadi kayu api boleh untuk masak nasi. La 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 le, la 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 la. Saya potong kayu, saya potong satu-satu, ikat sama rotan, boleh jual. Dan terlebih dulu saya mengenalkan nama saya Abdul Wahid bin Ahmad. Tapi sebetulnya memang biasalah nama itu semenjak saya berada di dalam layar perak. Berarti nama saya sudah bertukar dengan nama SM Wahid. Jadi semangat muda. Dari itu perkenalan dengan saya, dengan majikan saya, iaitu saya digelarkan oleh majikan saya Jerry Lewis of Malaya. Sebelum saya menjalankan tugas saya dulu berasal dari orang laut. Saya suka berjalan dengan sampan dengan segala-gala apa yang saya berhubung untuk samudera. Dan selepas itu saya berhubung lagi dengan perkapalan. Dan seterusnya saya belum ada bekerja di darat di mana. Jadi itu saya belum lagi orang kenal saya siapa saya. Dari itu barulah sekarang saya berjumpa dengan kesemuanya peminat-peminat saya yang bahawasanya saya ini seorang pelakon. Berkenaan suara, kerana suara binatang dan suara apa sajalah yang hendak dibuat, saya memang kesukaan saya. Pasal apa? Kedudukan saya dulu di dalam kampung. Saya tahu di mana saja soalan binatang, soalan apa saja, saya memang boleh. Tapi apabila sekarang saya rasa barangkali sudah kurang kerana kekurangan saya iaitu jiwa raga saya dan suara saya sudah berlainan. Itu aja. Dalam filem Pontianak ini, saya terfikir biasanya sebelum filem Pontianak ini sudah memang ada kejadian-kejadian nama-nama Pontianak. Saya memikirkan juga kan. Jadi Allahyarham Romaino, ini filem Pontianak bukan senang Wahid. Pasal apa kita nak jadikan dia tu nama Pontianak? Pasal dia tu hantu. Tapi kita belum pernah tengok mana satu muka Pontianak. Jadi sebetulnya saya pun fikir balik, gambar Pontianak ni sudah kira-kira belum pernah ditayangkan dalam filem. Saya kagum hanya di panggung KT Organisation. Belum pernah gambar Melayu ditayang di panggung KT di Orchard Road. Kalau gambar orang putih, Dracula, gambar hantu kan. Jadi ini gambar Pontianak. Macam mana gambar Pontianak belum pernah kita tengok di panggung wayang. Jadi ini pertama kali. Jadi orang banyak heboh dengan gambar Pontianak akan main di panggung KT. Saya berkata, saya bilang gambar hantu ni dahsyat juga tau. Kadang-kadang orang nak tengok, kadang-kadang orang tak tengok. Macam mana? Kerana ini gambar hantu. Ini kita mesti mau fikir balik. Saya bilang begini, kita buat satu angkara. Saya bilang kita beli satu kemian dan kita beli satu tempat yang besar, kita bakar kemian. Sebelum itu buat apa? Jadi sebelumnya wayang tu main, kita asapkan ini. Jadi diorang apabila masuk, diorang duduk, sudah sampai lagi 10 minit, 5 minit lagi, diorang sudah berbau ni kemian. Habis bau kemian, diorang mesti takutlah. Ya tak iya juga tapi nanti takut diorang tak boleh tengok. Bukan tak boleh tengok, kita nak try bagaimana caranya.
Jadi ini perhubungan saya ni, saya pun takut juga nanti berkenaan itu orang tak dapat tengok, saya pula yang kena teruk nanti kan. Jadi apabila malam besoknya saya kena sama Maria Manado dan Pontianak dan saya mengadakan pentas. Apabila berbau diorang sudah itu gambar Pontianak. Tiket pun sudah jadi kecoh dengan keadaan manusia hendakkan tiket sampai dah sebulan bulan habis, tak ada lagi nak jual gambar ni. Jadi saya pun teringat Cina panggil sate. Saya bilang apa sate ni? Sate dia berubah, dia panggil saya, dia bilang wah lu bayar, lu nyanyi itu apa itu tu. Bukan itu Pontianak punya lagu sate lah, saya jual sate. Wah lu bagus lah ilmu hitam. Itu Pontianak punya. Wah banyak takut tau sama tengok. Jadi sesudah itu, jadi saya dapatlah anugerah berkenaan Pontianak tu dengan Maria Manado dan itu. Jadi popularlah gambar Pontianak. Awak sekarang awak dengar ya. Mari janji dan tonton, mari. Sate kambing, sate hati, sate ayam, mari. Sate kambing, sate hati, sate ayam. Dengar saya ceritakan riwayat saya berdagang sate. Janganlah malu, janganlah segan, silalah dengar beramai-ramai. Di masa saya mati. Jadi ginilah Wahid, engkau seorang aja jadi badang. Saya tak boleh lah. Saya mana boleh jadi badang. Habis saya pun tak tahu macam mana apa cerita badang dan macam mana muka badang. Habis kata Romaino bilang, bolehlah kalau baca itu. Tak susah. Badang tu apa kurus ke apa. Badang tu memang orang dia kurus. Jadi okeylah. Sebetulan sampai masanya pendekkan cerita, saya sudah menjadi pelakon badang. Keadaan saya pula kena belajar pula bagaimana keadaan orang-orang kuat. Jadi orang-orang kuat ni macam-macam lah. Saya nak kena terjun daripada 5 kaki daripada tangga dekat judo club. Dekat situ saya kena terjun, saya kena bagaimana nak menguatkan badan, bagaimana nak jatuh, bagaimana itu semua kena saya. Jadi saya ni kira sudah jadi stuntman. Saya pun saya bilang Romai, Mai, ini tak boleh lah. Ini ke stuntman semua ada grade, mesti ada apa. Ini jangan susah lah. Kalau ada apa-apa hal duit, bukan soal yang duit. Kalau kita dah tak ada apa hal. Ini pelakon bukan pelakon bahasa ringan-ringan, ni pelakon kuat punya tau. Cerita badang. Saya pun belum dengar cerita dia macam mana. Sekarang sudah Romaino pendekkan cerita tadi, Romaino sudah jalankan cerita. Jalankan cerita dah habis ke debak-debuk apa semua kan, dan sampailah saya pergi ke Malaysia ni, dah Johor ni dah 2-3 kali sampai dekat Kulai, dekat satu sungai. Saya dekat situ lokah. Saya anukan ikan. Jadi saya terjun. Jadi apabila 2 hari saya sudah syuting dekat lokah itu, jadi kata 2-3 orang datang, dia bilang, ini sungai, saya cakap jangan marah, awak sudah syuting dah 2-3 kali dekat sungai ini. Kira-kira sudah kira bagus. Macam mana saya bagus? Dia bilang sungai ini kadang-kadang dia ada buaya. Alamak. Saya bilang saya dah syuting dekat sini, saya masuk setengah badan. Memang awak syuting situ. Tapi yang si buaya ini, dia tak kira air bahasa keruh. Air bahasa bergoyang. Dia bahasa senyap, awak turun, tak tahu ngup. Bukan awak cerita, apa tadi awak cakap je? Cerita badang. Bukan cerita badang tau. Ini awak sekarang, dia dah bantai-bantai awak. Jadi macam mana je? Dah kira nasib tau awak. Ini. Habis dah dengar gitu, Romai kata, iya ke? Mana saya pun tak jumpa orang. Lain kali awak nak syuting mana, awak tanya orang kampung lah. Berkenaan ini berkenaan tempat ini. Jadi awak habis sekarang baik. Dia kebelakangan jumpa lagi orang tu. Saya nak pergi tebang pokok. Jadi Romaino tanya dengan toke tu, nak pegang pokok ni, nak tebang. Mesti nak tanya sama Cina ni, boleh tak?
Habis dia bilang ini pokok yang mana yang tak pakai, itu awak boleh tebang. Tapi Romaino bilang baguslah. Tapi macam awak mesti mau kira tahu ini awak tebang pokok kena bayar. Kena bayar. Ya, itu mana pokok tak boleh pakai bayar. Habis macam mau tebang, ini orang adalah. Jadi dia gaji lah. Dia gaji sana, gaji sini. Jadi pokok terbalam. Satu pokok tu. Oh, bikin apa? Nanti kita mau bikin inilah, ini macam. Okey, dapat 8 pokok tebang. Jadi apabila tu tebang, lagi 2 hari nak habis pokok tebang. Jadi apabila tebang, dia panggil saya kalau nak syuting, Badang, okey, go. Okey, saya pun pergilah. Apabila saya pegang pokok, dia tu pun dah potong lah. Potong tinggal sikit, jadi dia pun nak jatuh lah. Apabila dia nak jatuh gitu, dia balik semula sikit. Dia kata, itu selumba tu bantai saya dekat sini. Tu cucuk, ini macam biar panjang. Jadi selumba tu pun patah lah kan. Jadi saya senyap lah. Kata Romano, Badang, dah cut pun kau pun tak berjalan juga. Macam itu juga. Saya tunjuk gini aja. Sekali dia datang tengok, kayu. Tinggal gini aja. Dia punya selumba tu dah masuk dalam. Wah, kencang juga ya Badang, tak sakit apa ya. Diorang panggil lah. Sensei datang. Dah dalam Sensei tak jauh lah daripada tempat itu, tahun tu. Dia datang, mana dia. Jadi dia apabila dia tengok gini, saya pun panggil satu orang, ambil tuala, tutup. Saya bagi kat tangan, saya gentap. Gentap, saya tarik aja gitu. Saya gini. Jadi kebetulan orang tu, doktor tu pun datang. Datang dia tengok saya punya selumba ni. Wah, dia bilang main kuat lah. Dia buka aja kain tuala tu, darah mancut. Dia pun tampal, dah okey. Habislah riwayat itu. Ceritanya sikit lagi. Ada saya apabila satu orang besar tu, dia suruh saya cabut nibung. Pokok nibung tu saya cabut. Jadi apabila saya nak pegang tu, diorang sudah potong dia punya duri. Potong setakatnya saya nak pegang tu. Jadi apabila nak take, dia tu bilang, wait, kopi dah. Kau dah order kopi kau tak mau minum ke? Alamak, engkau ni betul. Saya pun ambil kopi, minum. Jadi dia kata, satu take. Satu take aja. Kau sama sekali memang satu take. Pokok pun satu take. Saya pun, apabila dia pakai kamera, kan, saya pun pegang aja kan. Pegang, rupanya duri tu dah bantai saya dah. Dah 3 duri dah bantai kat saya. Saya pun ambil, kasih sama raja ke tuanku ke apa, dia pun pegang. Gitu. Habis lepas itu, dia, jangan tarik lah, jangan tarik. Apa pasal? Tengok, rupanya duri dia dah cocok saya pergi sini. Itulah. Jadi macam-macam hal yang saya sudah terjadi. Patik akan cuba. Patik bermohon. Oi, kuatnya. Benar tuanku. Dia cabut pokok tu mencelalang saja. Oi, apa dia dah buat tu? Supaya tuanku dapat memegang pucuknya. Ampun tuanku. Rupanya engkau yang makan ikan gini-gini. Aku pernah cakap kali. Apa baiklah, kalau engkau hendak kekuatan gitu, sekarang kau ambil itu, kau makan, aku pengen muntah. Saya dengar ni muntah ni, saya dah fikir juga tahu. Macam-macam Romaino, apa cerita dah. Muntah pun kena makan, apa makan. Jadi saya bilang, Mai, ni muntah. Yalah, cerita ni memang betul lah. Tapi kau kena makan tu muntah. Rupanya diorang sudah beli darca dekat kedai Changi. Darca sama roti 8 batang. Ini. Jadi dari darca setengah periuk. Buat syuting lah. Syuting ambil satu apa ni. Ini bakal jin muntah lah. Gitu. Jadi lepas itu, ini kau makan. Jadi saya memula memang saya pun ngeri jugalah. Tapi
pasal bila nak makan muntah tu kan macam saya ada sikit geli ya kan. Jadi okey makan. Rupanya dia cut, enter cut. Jadi terus dia tuang lagi balik yang daca tadi. Saya pun makan sedap. Habis sekali dia dah habis cut. Orang lori pula menjerit. Weh, itu daca dah kasih habis dah. Ada roti dah kita mau makan. Itulah jadi hal. Jadi kebetulan sampai kat Wanggong. Jadi berkenaan lain apa tak ada, mau muntah. Diorang semua sampai dengar. Ada yang muntah kat dalam panggung. Ada tu. Surat macam jadi betul lah kan. Itulah peristiwa saya yang saya agung-agungkan. Allahyarham Lok Wan tu, jadi dia puji saya lah. Dia, you satu orang yang paling best. Jadi selepas pada itu, saya dah dapat kenaikan gaji saya daripada Pontianak sampailah gambar Badang. Jadi itu saya rasa bangga dan juga gambar Cik Mamat Parang Tumpul saya mendapat Asia Film Festival. Saya banyak terima kasih kepada company. Dan dari itu saya pun tak lupa peminat-peminat asal jumpa dengan saya, korang ikut macam Wahid tahu, makanlah muntah Badang, umur panjang Jadi satu kesimpulan saya dengan peminat, jadi peminat tak lupa saya sampai sekarang. Nama saya pun begitu juga. Kadang-kadang Cina tak panggil, sate lah. Jadi saya beri nama sate, habis bapak saya ketupat ke. Biasa kalau kat Singapura ni, saya biasa juga dengan arwahnya Pak Sudin. Pak Sudin tu boleh katakan, saya bilang betul-betul seorang pelawak yang boleh mencokel hati penonton-penonton. Biasanya, kalau dia kadang-kadang masanya dia berjumpa dengan saya dan dia selalu memuji saya. Kerana dia kata, gambar kau selalu tak putus-putus di layar perak. Biasanya Sudin tu pernah dia memanggil saya kalau ada pementasan di mana-mana dan dia kata, kalau aku panggil kau boleh ikut tak aku? Aku tak ada masalah untuk. Din, aku puji kau satu, kau di dalam filem-filem memang wajah lain pada yang lain. Dalam filem Bujang Lapuk, sekalilah engkau beri aku berada di dalam studio. Engkau dengan Haji Sata. Jadi dialog tu kalau nak fikir balik, kata Wak Ramli bilang, korang sekarang masa sudah sampai. Jadi dialog apa yang aku beri, jadi korang pakailah. Jadi korang buat, korang pergi sukalah. Itulah, korang tak mau dengar cakap aku. Dulu kalau korang mau dengar cakap aku, dah selamat pun. Kita dah pindah pun. Ya tak iyalah, Din. Rumah yang kau cakap dulu tu, dah ada orang tinggal belum? Rumah yang mana tu? Yang kau cakap tu. Rumah yang itu masih kosong lagi. Tapi kalau kita apply, dapatlah. Bagus juga. Berapa bilik ada, Din? Itu bilik yang aku tengok ada dalam 3 bilik lah yang kosong. 3 bilik baguslah, kita satu orang satu kan? Itulah. Besar tak biliknya tu? Itu besar tak berapa besar lah bilik tu je. Jadi panjang dia tu 7 kaki kau tahu. Lebar dia tu membawa ke 3 kaki. Di dalam dia tu sama dengan panjang 7 kaki dah. Besar juga ya, bagus rumah tu ya. 3 kaki panjang dia. 3 kaki lebar. Ada dalam pula ya. Itu kubur tempat aku nak mampus, Pak Halul.
Ini cakap ikut naik darah saja. Orang cakap main-main. Cakap main-main. Kau cakap betul-betul je main-main. Sekali aku cakap nanti aku baru tahu. Cakap ikut naik darah. Ikut kena tipon. Aku cakap padang leher kau. Nak hidup mana-mana. Cakap lah baik-baik sikit. Kad, kata Wak Ramli bilang, aku beri dialog, bukan aku punya dialog, engkau punya dialog. Itu berapa banyak punya dialog, saya pun sukalah awak. Berapa dah siapa jadi director. Aku jadi director kan, kau jadi director. Itulah saya bilang kelebihan Sudin tu boleh kata bagus. Sudin memang dia pakai. Itu memang dalam silat menyilat, dalam perhubungan macam-macam dalam apa cerita itu tu, semua dia pakai, dia punya suka. Itu saya bilang susah nak dapat Pak Sudin. Banyak-banyak pelakon dialah yang saya puji. Macam Allahyarham P. Ramlee itu, dia kalau mengarahkan gambar-gambar atau menceritakan keadaan-keadaan sekitarnya, riwayat-riwayat manusia ini memang betul. Kadang-kadang yang pelokek jadi pelokek, yang kaya kata orang bilang jadi macam-macam hal lah. Jadi cerita dia tu memang terjadi pada yang biasa. Dia pun kata orang bukanlah kata macam orang yang membengis. Tidak, saya biasa juga ada pernah pergi ke rumah dia. Rupanya masakan dia tu cuma celok-celok, macam ikan bahasa ikan kering, macam sayur-sayur, itu kesukaan dia. Kalau daging-daging ni pada dia tak ada. Oh, rupanya dia lebih dahsyat lagi. Jadi bukan kata lokek, memang dia adat istiadat dia tu tak suka banyak rencah lah. Hanya yang dia boleh makan sekadarnya, kata orang bilang buat tenaga badan. Itu aja. Nak mengeluarkan air mata bukan senang. Macam Mak Neng, Mak Neng Yatimah arwah dia, dia kadang-kadang bercakap sendiri keluar air mata. Itu yang paling seronok kita menengokkan keadaannya. Yang ada pula susah. Tetapi kalau di Yokohama, dia ada obatnya. Jadi kalau apabila masa berlakon tu, dia dalam kesusahan atau dalam kesedihan begitu keadaan. Jadi nak mengeluarkan air mata, sebelum itu dalam 3 minit, dia kasih 3 minit. Dia ambil itu obat tu dekat botol tu, dia cocok, dia taruh kat tepi ni. Dia taruh sini, dia taruh sini. Dan lepas itu, dalam 3 minit, pakai akal lah, 3 minit tu lagi kira lama. Jadi menggunakan dialog. Jadi apabila dialog tu tadi, dia bercakap, dia buat debu, apa kena, sampai masanya, air mata tu keluar. Air mata keluar. Jadi nanti director bilang, aku nak kena berkenaan kesusahan kau dan kesedihan kau, kau boleh keluarkan air mata. Jadi director pun fikir balik, apa tadi yang kau cocok tu? Dia kata cocok tu obat. Jadi obat tu memedihkan mata secara dengan saat demi saat. Jadi sampai masanya keluarlah air mata. Oh, jadi begitu keadaannya. Tapi kalau nak belajar, aku bilang air mata ni panggillah macam Momok Latif pun boleh serta-merta dia keluarkan. Artis yang boleh mendatangkan hibah dia sebetul-betul hibahnya macam Mak Neng lah. Dia tak pakai ubat. Dia pakai ubat sendiri. Itulah gayanya. Kayu, wahai kayu-kayu, engkau sudah layu, sudah botak, tidak berdaun. Bertahun-tahun, teng-teng-teng-teng. Itu saya biasa dengan Pak Jubir saya. Lagi satu, oh, siapakah gerangan berteriak seperti kodok memanggil hujan. Tak kenalkah aku Maharaja kebesaran, berkuasa di darat dan di lautan. Makanlah sate kambing
sedap rasanya. Kuahnya bagus, cukup pedas, ada garamnya. Belilah sate, sate kambing, murah harganya. Hanya secocok 10 sen, murah harganya. Dagingnya lembut, kunyah senang sekali. Tidak terselit, tak lekat di celah gigi. Aduh, itu sate. Saya sampai di Yokohama. Alah, ya. Mokoraicho, jiratsu no wa yamete, watashi anata ni koirurugi koirurugi. Oke tomete ne, oke tomete, sansangeru ai wo. Nani mo kamo ne, nani mo kamo, ageru no ni. Anata wa yokomo ite, jiraitai, jiraitai. Di Jepun. Kalau lagi dulu biasanya saya dengan Allahyarham P. Ramlee, yaitu festival film P. Ramlee nyanyi Masiroki Fuji no kedakasau kokoro no tsuyoi tate toshite. Itu P. Ramlee. Dia menyampaikan lagu di dalam yaitu close film festival di Tokyo. Saya pula menyampaikan lagu yaitu seorang budak, dia berasal dari buah to. Jadi Mokoraicho jiratsu no wa yamete. Itu satu. Lagi satu apa? Mi oto okai no sora kete shio kachi sutakaku kagayakeba soiro choichi asura suto Kiba wa odaru o ayashima o seiru no asa good morning. Dah, sampai situ aja. Dan saya minta kemana pergi pun, saya selalu jumpa pelakon-pelakon yang lain. Saya bilang, korang berlakon ni mesti berlakon betul-betul dengan cara mengikut adat istiadat orang-orang kita, orang Melayu. Macam kita ni sudah jadi kita bintang filem, awak drama. Jadi mesti drama tu mengikut bintang filem, jadi watak awak lebih tinggi lagi daripada bintang filem. Jadi itu saja saya minta dengan awak. Jadi mana saya pergi sampai lupa sampai sekarang. Jadi apabila sekarang ni saya memikirkan balik, saya sedih. Sedih memikirkan watak-watak orang-orang lama. Jadi peminat-peminat orang-orang lama. Jadi iaitu seniman dan seniwati yang sudah tak dapat saya nak jumpa. Rasanya air mata saya mesti lagi bergugur. Jadi saya fikirkan balik. Biasa saya berhubung di Kuala Lumpur. Biasa saya berhubung di mana-mana. Cuma ada panggilan-panggilan saya sampai sekarang. Sungguh pun tak ada lagi teman-teman baik saya di Kuala Lumpur. Adat istiadat kita orang lama, baik kereta, baik show. Jadi apabila saya tak dapat kenangan saya di dalam anugerah yang diorang buat di KL, biasanya artis-artis pergi meraikan iaitu festival di Kuala Lumpur. Tapi sampai sekarang saya tak kedengaran saya nak pergi lagi ke pada festival atau yang lain dulu pernah mendapatkan satu anugerah yang lama, orang lama. Jadi rasanya pilu hati saya. Jadi apabila kenangan manis saya sudah hilang, jadi rasanya macam kehilangan saya seorang seniman yang biasa diagung-agung oleh peminat-peminat. Itu saja. Saya biasa banyak terima kasih kepada iaitu Pinas yang berhubung dengan saya begitu lama daripada Johor sampai saya membawa pergi KL. Daripada KL saya membawa RTM. RTM itu adalah hati saya daripada mula sampai akhir muktamad, iaitu dengan ada
seniman dan seniwati, pelawak-pelawak, ya. Baik siapa saja yang ada dulu sekarang sudah hilang daripada pandangan mata saya. Jadi dekat situ rasanya saya biasa dapat mimpi untuk saya bergurau dengan seniman-seniman dan juga pelakon-pelakon yang lain. Jadi dari itu saya mengucapkan ribuan terima kasih dan salam tahniah saya, dan saya beri iaitu Al-Fatihah kepada seniman-seniman dan seniwati. Nasratan sahabat. Itulah pandangan-pandangan saya. Terutama hari ini saya dapat berjumpa dengan wajah-wajah orang yang mengambil gambar, wajah-wajah kamera yang di depan mata saya, dan seniman dan seniwati tak dapat saya melihat wajah mukanya. Terima kasih. Wassalamualaikum.